Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar tentang kata hubung. Apakah itu kata hubung? Kata hubung ialah kata penyambung yang menghubungkan perkataan dengan perkataan, frasa dengan frasa dan ayat dengan ayat. Mari kita lihat contoh kata hubung. Dan, atau, tetapi, ketika, sementara, yang, walaupun, namun. Baik, contoh ayat. Ibu membeli ikan dan ayam. Ini ialah contoh ayat untuk gabungan perkataan dengan perkataan. Yang kedua, Ali berbadan besar tetapi kuat berlari. Ini ialah contoh gabungan frasa dengan frasa. Yang ketiga, Anis mengemuk lantai sementara Aminah mengelap tingkap. Ini ialah contoh gabungan ayat dengan ayat. Baik, kata hubung terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, kata hubung gabungan. Yang kedua, kata hubung pancangan. Dan yang ketiga, kata hubung berpasangan. Mari kita lihat huraiannya. Kata hubung gabungan merupakan kata hubung yang menghubungkan dua klausa atau lebih. Contohnya, kata hubung dan. Penggunaan kata hubung dan ialah untuk menggabungkan subjek dan predikat yang sama. Contoh ayatnya, Ahmad dan Karim memancing di tasik itu. Contoh kedua, atau merujuk kepada sesuatu pilihan. Contoh ayatnya, kamu hendak makan nasi atau roti. Contoh yang ketiga, kata hubung tetapi. Penggunaannya ialah untuk merujuk dua pernyataan yang bertentangan sifatnya. Contoh ayat, dia rendah tetapi adiknya tinggi. Yang keempat, kata hubung manakala. Penggunaan kata hubung ini ialah untuk menunjukkan perkara yang bertentangan. Contoh ayat, Abu memilih bola berwarna kuning, manakala adiknya memilih bola berwarna biru. Kata hubung sambil. Kata hubung ini menunjukkan dua kerja yang dibuat serentak. Contoh ayatnya, bapa mendengar radio sambil membaca surat khabar. Baik, contoh lain untuk kata hubung gabungan ialah kecuali, serta, bahkan, walhal, sedangkan dan mahupun. Baik, kata hubung yang kedua ialah kata hubung pancangan. Kata hubung ini menghubungkan klausa-klausa tak setara kepada klausa utama. Contohnya, kata hubung pancangan yang. Penggunaannya ialah untuk merujuk sesuatu pernyataan yang saling berkait. Contoh ayat, dia memakai baju yang berwarna merah. Yang kedua, bahawa. Menjelaskan isi ataupun huraian. Contoh ayatnya, dia sedar bahawa dirinya bersalah. Yang ketiga ialah kata hubung untuk. Penggunaannya ialah untuk merujuk bagi, sebagai atau supaya. Contoh ayatnya, beliau hadir untuk menyampaikan ceramah. Kata hubung yang keempat ialah kalau. Penggunaannya ialah untuk menyatakan syarat. Contoh ayatnya, kalau awak ada masa, datanglah ke rumah saya. Maksudnya syaratnya ialah masa. Baik, yang terakhir ialah kata hubung kerana. Kata hubung ini digunakan untuk menerangkan sebab. Contoh ayatnya, Akmal menangis kerana kakinya sakit. Baik, contoh lain untuk kata hubung pancangan ialah agar, apabila, hingga, semasa, supaya, sekiranya. Baik, kata hubung yang ketiga ialah kata hubung berpasangan. Kata hubung ini menghadirkan dua kata hubung dalam satu ayat majmuk. Contohnya, kata hubung yang berpasangan ini ialah kata hubung walaupun, namun. Penggunaannya ialah untuk menimbulkan maksud yang bertentangan. Contoh ayat, walaupun dia buta, namun dia tetap gigih berusaha. Contoh kedua, semakin. Penggunaan untuk sesuatu yang semakin bertambah. Contoh ayat,
Encik Ali semakin kaya, semakin pemurah. Kata hubung yang ketiga ialah jangankan pun. Untuk merujuk perkara berurutan yang melibatkan pelaku. Contoh ayat, jangankan kereta, motosikal pun dia tidak ada. Baik, contoh yang keempat ialah entah-entah. Penggunaan entah-entah untuk merujuk keadaan yang tidak pasti. Contoh ayat, cerita itu entah betul, entah tidak. Baik, kata hubung berpasangan yang terakhir ialah baik mahupun. Penggunaannya ialah untuk merujuk kesamaan. Contoh ayatnya, baik kakak mahupun adik sama-sama tidak mahu mengalah di dalam pertengkaran itu. Baik, contoh lain untuk kata hubung berpasangan ialah walaupun, tetapi, daripada, lebih baik, kian, oleh sebab, maka. Antara kesalahan yang biasa dilakukan oleh murid dalam penggunaan kata hubung. Penggunaan 2 kali kata hubung dan dalam satu ayat yang sama. Contoh ayat, dia bekerja dan berniaga pada waktu siang dan berehat pada waktu malam. Ayat ini salah kerana menggunakan dan sebanyak 2 kali dalam satu ayat. Ayat yang betul ialah dia bekerja dan berniaga pada waktu siang serta berehat pada waktu malam. Kita perlu menukar kata hubung yang kedua itu kepada kata hubung serta. Baik, contoh yang kedua, ibu membeli ikan dan ayam dan sayur di pasar. Ayat ini salah kerana menggunakan dan sebanyak 2 kali dalam satu ayat. Ayat yang betul ialah ibu membeli ikan, ayam dan sayur di pasar. Perlu menggunakan tanda koma untuk melengkapkan ayat tersebut. Kesalahan penggunaan kata hubung atau. Baik, contoh ayat, awak hendak makan kuih karipap atau donat. Baik, agak-agak kamu, ayat ini betul atau salah? Baik, ayat ini salah kerana, baik, kita lihat ayat yang betul. Awak hendak makan kuih karipap atau kuih donat. Bermaksud perkataan kuih itu perlu diulang semula apabila menggunakan kata hubung atau. Baik, contoh kedua, Adam membeli buku sejarah atau matematik. Ayat ini juga salah. Baik, ayat yang betul ialah Adam membeli buku sejarah atau buku matematik. Baik, kesalahan seterusnya ialah kata hubung hingga tidak boleh digunakan bersama-sama dengan kata sendi ke. Maksudnya, perlu pilih salah satu sahaja. Baik, kita lihat contoh ayat. Dia belajar dari pagi hingga ke petang. Ayat ini salah kerana menggunakan hingga dan ke dalam satu ayat. Baik, ayat yang betul ialah dia belajar dari pagi hingga petang. Ataupun dia belajar dari pagi ke petang hari. Bermaksud perlu pilih salah satu sahaja. Baik, setakat ini sahaja pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.